Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita masuk kitab kita ni, kitab Sahih Bukhari terjemahan oleh Sa'ad bin Asri. Kita nak baca bab yang ke-24 dah. Babun zulmun duna zulmin. Babun zulmun duna zulmin. Bab ke-24, kezaliman yang bukan kezaliman sebenar. Kezaliman yang bukan kezaliman sebenar. Tujuan diadakan tajuk bab yang ke-24 ini dan kesinambungannya kaitannya lah dengan bab sebelum ini. Sebelum ini Imam Bukhari telah mengadakan babun kufrun duna kufrin. Babun kufrun duna kufrin. Kekufuran yang bukan kekufuran sebenar. Kekufuran yang bukan kekufuran sebenar. Sekarang bila mengadakan pula babun zulmun duna zulmin, kezaliman yang bukan kezaliman sebenar. Kezaliman yang bukan kezaliman sebenar. Boleh juga ia diterjemahkan dengan bab kezaliman tidak sama darjatnya. Sesetengah ulama berpendapat kedua-dua tajuk itu lebih kurang sama saja maksudnya. Kerana perkataan zulmun di sini dipakai dengan makna kekufuran juga. Maka tidak ada lagi perbezaan di antara kedua-dua tajuk itu. Kalau ada pun kata mereka sedikit sahaja perbezaannya. Babun kufrun duna kufrin, kekufuran yang bukan kekufuran sebenar. Diadakan oleh Imam Bukhari untuk menyatakan bahawa kekufuran itu ada banyak peringkatnya dan banyak darjatnya. Ia juga terdiri daripada beberapa jenis. Ada di antaranya yang mengeluarkan seorang daripada Islam. Dan ada juga yang tidak. Kekufuran yang sebenar ialah yang mengeluarkan seorang daripada Islam. Tetapi ada juga kekufuran yang tidaklah mengeluarkan seseorang daripada Islam. Itulah dia kufrun duna kufrin. Kezaliman yang sebenar menurut makna asalnya adalah sesuatu yang tidak mengeluarkan seorang daripada Islam. Zalim-zalim tak asal-asalnya bukanlah keluar daripada Islam, asal-asalnya dah. Kerana ia merupakan maksiat semata-mata asal-asalnya. Tapi ada juga jenis kezaliman dia berada pada tahap yang paling tinggi. Yang ini boleh menyebabkan seseorang terkeluar daripada agama Islam. Zalim-zalim ni. Ada peringkat sampai tahap kafir lah. Keluar daripada Islam ni. Kalau begitu, babun zulmun duna zulmin adalah kebalikan. Terbalik daripada babun kufrun duna kufrin. Atau ia merupakan bahagian belakang dari gambaran babun kufrun duna kufrin. Maksudnya, sebaliknya lah. Bertentangan. Kufur pada asalnya adalah sesuatu yang mengeluarkan seorang daripada Islam. Kufur ni kafir, keluar daripada Islam lah. Bila turun ke bawah lagi, banyak daripada bahagiannya tidaklah mengeluarkan seorang daripada Islam. Orang sebut kufur juga, tapi tidaklah sampai dia kafir lagi lah, keluar daripada Islam sebenarnya. Kezaliman pula pada asalnya adalah sesuatu tidak mengeluarkan seseorang daripada Islam. Tetapi puncak kezaliman boleh mengeluarkan seorang daripada Islam juga. Memang kekufuran ada banyak peringkatnya dan banyak darjatnya. Demikian juga dengan kezaliman. Ada banyak peringkat dan banyak darjatnya. Darjat kezaliman yang paling tinggi ialah kekufuran dan kesyirikan. Zalim yang paling berat sekali. Bukan zalim kepada manusia, zalim kepada Tuhan. Kufur dan syirik. Allah Ta'ala firman, wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Firmannya lagi, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Kalau begitu, segala bentuk kezaliman, maksiat dan dosa selain syirik, biar bagaimana besar sekalipun, masih berada di bawah syirik. Darjat kezaliman yang pertengahan dipanggil maksiat. Lihatlah bagaimana Allah SWT menyebutkan kezaliman selepas menyebutkan hukum nikah. Lepas hukum nikah, talak, rujuk dan khunuk, ada sebut pasal zalim. Wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsah. Yang bermaksud dan siapa yang melakukan demikian berarti dia menzalimi dirinya sendiri. Surah Al-Baqarah ayat 231. Kezaliman yang paling rendah sekali termasuk dalam senarai khilaf aulad. Paling rendah ni tak sampai dosa, tapi melakukan perkara yang tidak utama lah. Ia sebagai contohnya dapat lihat pada beberapa firman Allah Ta'ala berikut. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dia bermaksud dan janganlah kamu berdua menghampiri pokok ini. Taqraba. Jangan mendekati pokok ini, nanti kamu akan termasuk dalam orang-orang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 35.
Dan firman-Nya dalam menceritakan doa Adam dan Hawa kepada Allah. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bermaksud mereka berdua merayu. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, zalamna anfusana. Dan kalau Engkau tidak mengampunkan kami, wa illam taghfir lana, dan memberi rahmat kepada kami, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang rugi. Surah Al-Baqarah ayat 23. Allah menceritakan bagaimana Nabi Musa berkata kepada Allah, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lah innahu huwal ghafurur rahim. Bermaksud Musa merayu dengan sesalnya, wahai Tuhanku, sungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, zalamtu nafsi, maka ampunilah aku, faghfir li. Lalu dia Allah mengampunkan ketelanjurannya, faghfara lahu. Sesungguhnya Allah jualah yang Maha Pengampun, innahu huwal ghafur, lagi Maha Pengasih, Ar-Rahim. Surah Al-Qasas ayat ke-16. Nabi Yunus juga berkata sebagaimana ceritakan oleh Allah dalam Quran, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa zanna an lan naqdir alayhi fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bermaksud dan sebutkanlah peristiwa Zunnun, kisah Nabi Yunus AS. Ketika dia pergi meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus tinggal kaumnya dalam keadaan marah, yang menyebabkan dia menyangka bahawa kami, Allah, tidak akan mengenakannya kesusahan atau cubaan. Setelah berlaku kepadanya apa yang berlaku, maka dia pun menyeru dalam keadaan yang gelap gelita dengan berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, ya Allah. La ilaha illa anta. Maha suci Engkau daripada melakukan aniaya, tolongkanlah aku. Subhanaka, sungguhnya aku adalah orang yang menzalimi diri sendiri. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sungguhnya aku adalah dari orang yang menzalimi diri sendiri. Surah Al-Anbiya ayat 87. Apabila kekufuran itu ada banyak peringkatnya dan darjatnya, maka sudah tentu lawannya, iaitu iman, juga mempunyai banyak peringkat dan banyak darjatnya. Apabila diterima iman mempunyai beberapa peringkat dan beberapa darjat, maka itu berarti ia adalah sesuatu yang murakkab, tersusun. Sesuatu yang boleh bertambah dan boleh berkurang. Kezaliman yang dimasukkan dalam bab ini juga berarti kesyirikan dan kekufuran. Ia juga mempunyai beberapa peringkat dan beberapa darjat, maka lawannya juga begitu. Menurut Ibn Battal, tujuan Bukhari mengadakan bab ini ialah untuk menyatakan iman menjadi sempurna dengan adanya amal soleh. Perkara-perkara maksiat pula menjejaskan iman seorang, tapi itu tidaklah menyebabkannya menjadi kafir. Keadaan iman seorang mukmin boleh menjadi berbeza-beza disebabkan oleh besar atau kecil maksiat yang dilakukannya, dan juga banyak atau sedikitnya amal soleh yang dibuatnya. Menurut Hafiz Ibn Hajar, rangkai kata zulmun duna zulmin yang merupakan tajuk bab yang ke-24 ini sebenarnya adalah lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Imannya, kitab Al-Imannya daripada hadis Atha. Beliau juga meriwayatkan melalui saluran riwayat Tawus daripada Ibn Abbas hadis yang semakna dengannya. Imam Bukhari menjadikannya sebagai tajuk babnya dan beristidlal berhujah dengan hadis marfu', hadis ke-32 di bawah bab ini untuknya. Maulana Anwar Shah Kashmiri berkata, termasuk dalam metodologi cara Imam Bukhari dalam sahihnya juga meletakkan sesuatu hadis yang tidak menepati syarat ketat Imam Sahih Bukhari dalam tajuk bab. Dalam tajuk bab boleh berbuh hadis yang tak sampai syarat dia lah, jika ia menyokong maksud beliau lah. Maulana Anwar Shah Kashmiri juga berkata, mungkin juga tajuk bab ke-24 ini diambil Bukhari daripada firman Allah Ta'ala sebagai benda berikut, zulumatun ba'daha fawqa ba'd, bermaksud gelap gulita berlapis-lapis. Surah An-Nur ayat 40. Kerana hadis Nabi SAW ada menyebutkan bahawa kezaliman itu akan bertukar menjadi kegelapan-kegelapan di hari akhirat kelak. Baginda SAW bersabda, az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah, bermaksud kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi, Ad-Darimi, Bahaqi dan lain-lain. Kegelapan itu memanglah berbeza-beza keadaannya, kekelamannya tidaklah sama. Maka terbukti benarlah dakwaan Bukhari bahawa kezaliman itu tidak sama darjatnya. Dan ini kita cerita baru tajuk bab dah, ke-24 ni lah.
Boleh rujuk lihat Fathul Bari jilid 1 muka 87, Umdatul Qari jilid 1 muka 213. Cara Ibn Battal jilid 1 muka 89 hingga 90, At-Tawdih jilid 3 muka 33. Fathul Bari jilid 1 muka 196 hingga 198. Al-Bab At-Tarajim jilid 1 muka 376 hingga 379. Jami' Ad-Daruri jilid 1 muka 572, Kasyful Bari jilid 2 muka 247 hingga 248. Nasrul Bari jilid 1 muka 282 hingga 283. Tulfatul Qari jilid 1 muka 250 hingga 251. Itu cerita tentang tajuk bab. Habislah tajuk bab, kita masuk pada hadis lah. Ya. Tadi tajuk bab kita. Kezaliman yang bukan kezaliman tu cara kami panggil bab yang ke-24. Jadi kita masuk kepada hadisnya. Hadis ni hadis yang ke-32 dalam Sahih Bukhari dah. Hadis ke-32. Haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah tahwil dah. Qala haddatsani Bishr bin Khalid wa Abu Muhammad al-Askari qala haddatsana Muhammad bin Ja'far an Syu'bah an Sulaiman عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. Lihat atraf hadis yang sama, hadis lafaz yang sama, hadis ke-32 ini pada 3360, 3428, 3429, 4629, 4776, 1918, 1907. Banyak hadis yang sama berulang. Hadis ke-32 ni terjemahan dia dah. Abdul Walid meriwayatkan kepada kami katanya, Syu'bah meriwayatkan kepada kami katanya, kata Imam Bukhari lagi. Tahwil dia. Bishr bin Khalid. Bishr bin Khalid. Muhammad al-Askari juga meriwayatkan kepadaku katanya Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada kami daripada Syu'bah, daripada Sulaiman, daripada Ibrahim, daripada Alqamah, daripada Abdullah. Katanya ketika turun ayat bermaksud orang yang beriman dan tidak tidak apa lagi tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Maka sahabat Rasulullah berkata, siapalah di antara kita yang tidak berlaku zalim? Terus Allah Taala menurunkan firman-Nya bermaksud sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang sangat besar, yang sebenar-benarnya lah. Tu panjang dah. Siapa habis. Jadi kita nak baca Sosoprawi ni tahulah dia kedok nak kita syarah hadis panjang sangat ni. Kalau baca habis kita ni buh. Okay, sekarang ni kita tengok pula dah. Abdul Walid meriwayatkan kepada kami katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami katanya kata Imam Bukhari lagi ni. Kata Imam Bukhari lagi ni, tahwi ni. Ni ada syarah sini 361 dah. Letak kaki ke 361. Kata Imam Bukhari lagi digunakan oleh penulis di tempat tahwil di dalam sanad hadis. Yang bermaksud Imam Bukhari juga dengan sanad seterusnya. Meriwayatkan kepada kami kata beliau Bishr bin Khalid al-Askari al-Faraidi meriwayatkan kepadaku katanya. Dua perkara penting yang perlu difahami ni. Kita ada bincang tahwil sebelum ni, ada perbincangan khusus untuk ni lah. Dua perkara penting yang perlu difahami di sini, perlu sekali difahami dua perkara penting berkenaan dengan tahwil dalam metod penggunaan Imam Bukhari ni, perkara sanad ni. Pertama, hadis kedua ini dikemukakan oleh Imam Bukhari melalui dua saluran sanad. Ada dua saluran sanad Imam Bukhari ni. Pertama, beliau menerimanya daripada Abdul Walid yang merupakan murid Syu'bah. Abu Walid ni murid Syu'bah. Beliau menerimanya daripada Syu'bah. Beliau terima daripada Syu'bah dah. Murid ni Abdul Walid. Kedua, beliau menerimanya daripada Bishr bin Khalid al-Askari. Ni untuk guru juga dah. Bishr menerimanya daripada Muhammad bin Ja'far yang lebih dikenali dengan gelaran Gundar. Muhammad bin Ja'far ni dikenali dengan gelaran Gundar. Gundar menerimanya daripada Syu'bah pula dah.
Jadi ada seorang lagi sanadnya Bishr bin Khalid Askari daripada Khalid bin Askari. Tadi daripada Abu Walid dah. Daripada Syu'bah ni jauh sikit. Bishr bin Khalid daripada Muhammad bin Ja'far pada Syu'bah dah. Jadi daripada Syu'bah belakang tapi atau 3 orang lagi dah. Itu 2 orang atau 1 orang kerana Bishr bin Khalid daripada Muhammad bin Ja'far daripada Syu'bah. Hak mula tu daripada Imam Bukhari daripada Abu Walid daripada Syu'bah. Rapat lagi dah. Seorang perantara, 2 orang perantara dah. Ini berarti sanad pertama Bukhari lebih tinggi, a'la lah, lebih tinggi berbanding sanad yang kedua beliau. Sebabnya ialah guru Bukhari yakni Abu Walid terus menerima hadis ini daripada Syu'bah tanpa perantaraan sesiapa pun. Jadi teguh Imam Bukhari teguh daripada Syu'bah ni. Sedangkan dalam sanad yang kedua Imam Bukhari terima tu ada seorang di antara gurunya Bishr dengan Syu'bah. Ada seorang lagi dah. Ada 2 orang lagi lah. Diterima dan 2 orang perantara antara Syu'bah dengan Imam Bukhari dah. Dia adalah Muhammad bin Ja'far yang lebih dikenali dengan gelar Gundar. Mata rantai sanad yang kedua Imam Bukhari lebih banyak berbanding mata rantai sanad yang pertamanya. Dan ini membuatkan kedudukan Imam Bukhari lebih jauh daripada Rasulullah SAW dalam rantaian sanad keduanya. Rantai sanad kedua itu jadi jauh. Tetapi oleh kerana Muhammad bin Ja'far Gundar adalah seorang perawi yang dipercayai paling kemas dan paling kuat dalam meriwayatkan hadis-hadis Syu'bah. Tapi walaupun jauh pun Muhammad bin Ja'far ni kemah lagi dah daripada Abu Walid ni. Meriwayatkan hadis-hadis Syu'bah, Bukhari tetap mengemukakan hadis menerusi sanadnya meskipun telah ada pada beliau sanad tinggi, sanad ali dah. Itu sanad pertama hadis tersebut yang guna juga untuk sokong lagi kuatlah. Ini menunjukkan bahawa Imam Bukhari kadang-kadang mengemukakan juga sanad yang rendah, sanad nazil bagi suatu hadis. Di samping sanad tingginya untuk sesuatu tujuan yang tersirat. Kadang-kadang dia guna sanad nazil rendah sikit daripada sanad ali itu untuk tujuan ada tujuan tertentu lah Imam Bukhari buat ni. Itu sanad keduanya tetap lebih dan istimewa walaupun ia nazil, ia rendah berbanding sanad pertama. Ada keistimewaan yang hebat lah. Antara itu ada di dalamnya perawi yang kuat. Seperti Muhammad bin Ja'far ataupun Gundar ni perawi yang sangat kuat ni. Sanad rendah, sanad nazil seperti ini tidak kurang nilainya daripada sanad yang lebih tinggi daripadanya. Walaupun tinggi dapat tinggi tapi tidak jadi rendah lah, hebat sanad nazil ni. Itulah maksud Imam Bukhari di sini ya. Ada maksud dia lah orang mengaji hadis. Dia kena sampai tahap tu lah baru mengaji hadis sungguh. Bukan baca mata hadis saja dah. Sanad dia pun yang boleh faham apa maksud Imam Bukhari sebenarnya. Okey, poin kedua dah. Perkara kedua ialah termasuk dalam metodologi Imam Bukhari, kaedah atau metod Imam Bukhari juga apabila beliau mengemukakan suatu hadis melalui 2 saluran riwayat yang dipisahkan dengan tahwil. Yang pisah tu dengan tahal. Bahawa lafaz hadis yang dikemukakan itu adalah berdasarkan sanad yang kedua, iaitu sanad selepas bukan lafaz sanad pertamanya. Jadi maknanya sama, ada sedikit perbezaan lafaz tu. Dia guna tapi hak lebih tepatnya untuk sanad yang kedua bukan sanad pertama. Lafaz hadis dengan sanad kedua itu dikemukakan juga oleh An-Nasa'i dalam Sunan Kubranya. Lihat hadis bernombor 11101 dalam Sunan Kubra An-Nasa'i lah. Imam Bukhari sendiri melalui saluran riwayat Ibnu Abi Adi yang juga meriwayatkan daripada Syu'bah sama seperti lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Bishr daripada Muhammad bin Ja'far Gundar daripada Syu'bah. Di Ibnu Abi Adi tu lafaz ni sama dah. Adapun lafaz hadis bagi sanad pertamanya maka ia dikemukakan di tempat yang lain oleh Imam Bukhari. Sebagai contoh, lafaz hadis ini bagi sanad yang pertamanya disebutkan oleh Bukhari pada hadis nombor 3408 di bawah. Kita tengok beza apa dah. Babun qaulillah ta'ala wa laqad atayna Luqman al-hikmata an yashkura lillah ila qalihi innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Memanglah ada juga pada tempat-tempat tertentu lafaz hadis yang dikemukakan ialah lafaz hadis bagi sanad pertama. Dan lafaz hadis bagi sanad kedua pula dikemukakan di tempat lain atau kebiasaannya lah. Tapi ia tidak banyak berbandingkan apa yang telah disebutkan sebelum ini. Tak banyak. Banyaknya lafaz hadis itu dia lebih sesuai, lebih dekat, lebih sama dengan sanad yang kedua dah. Makna je sama makna. Sanad yang pertama tu maknanya serupa dah. Lihat Fathul Bari perbahasan ini, lihat Fathul Bari jilid 1 muka 87 hingga 88.
Umdatul Qari jilid 1 muka surat 213, Kasyful Bari jilid 2 muka surat 249. Tu tentang seranak tahwil lah. Okey, lepas tu perbincangan seterusnya tentang perawi ada tak? Jadi kata Imam Bukhari lagi, Bishr bin Khalid Bishr bin Khalid Muhammad Al-Askari juga meriwayatkan kepadaku, katanya Muhammad bin Ja'far meriwayatkan kepada kami daripada Syu'bah Jadi sekarang ni Muhammad Askari Okey, biar atas lagi. Boleh di atas Bishr bin Khalid Al-Askari. Perawi seterusnya di atas Bishr bin Khalid Al-Askari. Beliau ialah Bishr bin Khalid Al-Askari Al-Faraidi. Abu Muhammad adalah kunyahnya. Beliau meriwayatkan hadis daripada Syababah bin Sawar, Muhammad bin Ja'far Al-Gundar dan Walid bin Uqbah Al-Syaibani, Yahya bin Adam, Yazid bin Harun dan lain-lain. Itu tok guru dia lah. Tok guru pada Bishr bin Khalid Al-Askari. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Ibn Khuzaimah ni dan lain-lain adalah antara murid-murid kepada Bishr bin Khalid Al-Askari. Itu anak murid dia lah. Hebat-hebat kot lah. Imam Nasa'i mengatakan Bishr adalah perawi yang thiqah. Ibn Hibban ada menyebutkan nama Bishr sebagai perawi thiqah dalam kitab As-Thiqatnya. Hafiz Ibn Hajar pula berkata Bishr perawi yang thiqah, yang ada juga meriwayatkan sesuatu yang pelik. Yughrib, ada benda pelik juga riwayat Bishr ni. Imam Zahabi mengatakan Bishr adalah perawi thiqah lagi makmun, lagi boleh dipegang riwayatnya. Imam Zahabi kata dah. Riwayat-riwayatnya ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i dan dalam kitab hadis. Bishr meninggal dunia pada tahun 253 Hijrah. Rujuk Umdatul Qari jilid 1 muka surat 213, Taqrib At-Tahzib muka surat 103, Tahzib Al-Kamal jilid 4 muka surat 117 hingga 118, Kasyful Bari jilid 2 muka surat 249 hingga 250. Tu rujukan pada perbahasan ni lah. Data Bishr bin Khalid Al-Askari. Seterusnya perawi seterusnya yang kata meriwayat kepadaku, katanya Muhammad bin Ja'far. Siapa dia Muhammad bin Ja'far pula? Bidata Muhammad bin Ja'far Gundar. Beliau ialah Muhammad bin Ja'far Al-Huzali Al-Basri. Beliau terkenal dengan gelaran Gundar ataupun Gundur. Kunyahnya ialah Abu Abdullah. Muhammad bin Ja'far meriwayatkan hadis daripada kedua Sufyan, Husain Al-Muallim, Sa'id bin Abi Arubah, Ibnu Jurash, Ma'mar bin Rashid dan Syu'bah. Ni tugu pada Muhammad bin Ja'far lah. Lepas tu beliau belajar dengan Syu'bah selama kira-kira 20 tahun lah. Ni Gundar ni lebih dia. Muhammad Ja'far Gundar ni terkenal. Dia mengaji dengan Syu'bah 20 tahun ya. Ikut Syu'bah. Syu'bah adalah bapa tirinya. Ada sebab ikut bapa tirinya. Orang-orang yang meriwayatkan hadis daripadanya pula terdiri pada tokoh-tokoh seperti Imam Ahmad ni, anak murid dia lah. Ahmad, Ali bin Ibn Madini, Yahya bin Ma'in, Ishaq bin Rahawai, Qutaibah, Bundar dan ramai lagi lah anak murid yang belajar dengan Muhammad bin Ja'far Gundar ni. Yahya bin Ma'in berkata Muhammad bin Ja'far adalah antara orang yang paling tepat catatan dan tulisannya. Itu kelebihan dia, Muhammad bin Ja'far. Abu Hatim berkata dia saduq. Ni ta'dil paling rendah, tapi Abu Hatim ni syadik ni. Jadi kerah lah, jadi payah lah nak lepas penapis dia lah. Tapi kira kuat dah saduq dia ni. Kalau daripada Syu'bah, dia siqah. Dia kata kalau daripada Syu'bah, dia siqah lah. Ni memang daripada Syu'bah ni. Muhammad bin Ja'far Gundar ni. Dia ambil daripada Syu'bah ni. Kalau daripada Syu'bah, siqah dah. Abdul Rahman bin Mahdi berkata Gundar dalam meriwayatkan hadis daripada Syu'bah lebih kemas daripada ku dah. Gitu Abdul Rahman bin Mahdi ni. Muhammad bin Ja'far juga terkenal sebagai ahli ibadat. Khususnya dalam berpuasa. Yahya bin Ma'in menceritakan bahawa beliau berpuasa selang hari seperti puasa Nabi Daud AS selama 40 tahun. Gitu dah. Gundar adalah gelaran yang diberikan oleh Ibnu Jurash kepadanya ketika beliau datang ke Basrah. Gelaran itu Ibnu Jurash bagi dah. Pasal pergi ke Basrah lah. Muhammad bin Ja'far ni ke Basrah digelar lah Gundar. Dan meriwayatkan sesuatu daripada Hasan. Hasan mana? Hasan Basri kata. Tiba Muhammad bin Ja'far banyak sangat mengganggu beliau. Maka beliau berkata, diamlah wahai Gundar.
Orang Hijaz memanggil penyibuk atau orang yang suka mengganggu dan membuat bising. Gundar. Gundarnya gigi lah. Sekabut perut dah. Muhammad bin Ja'far Gundar meninggal dunia pada tahun 193 Hijrah ketika berumur 70 tahun meninggal. Rujuk Umtul Qari jilid 1 muka surat 213 hingga 214. Taqrib al-Tahzib muka surat 472. Tahzib al-Kamal jilid 25 muka surat 5 hingga 9. Tahzib al-Tahzib jilid 9 muka surat 9. Al-Alam jilid 6 muka surat 9. Kasful Bari jilid 2 muka surat 250 hingga 251. Itu tentang Muhammad bin Ja'far al-Gundar ni lah. Jadi Muhammad bin Ja'far meriwayatkan pada kami daripada Syu'bah, daripada Sulaiman, daripada Ibrahim, daripada Alqamah, daripada Abdullah katanya. Jadi banyak lagi Sulaiman. Berkata Sulaiman bin Mihran al-Amash. Beliau ialah Sulaiman bin Mihran al-Asadi al-Kahili al-Kufi. Abu Muhammad adalah kunyahnya. Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad kunyahnya. Al-Amash itu pula gelarannya. Jadi Amash tu gelaran dia, ada suhu gelaran daripada nama sebenarnya. Sulaiman bin Mihran ni tak semana. Al-Amash tak kenal dah. Beliau merupakan perawi siqah, hafiz, arif tentang qiraat lagi warak. Kadang-kadang ada juga melakukan tadlis. Bagaimanapun beliau tersenarai daripada dalam golongan mudallisin yang diterima ulama riwayatnya. Terima lagi lah. Beliau merupakan salah seorang perawi utama kutubus sittah yang disepakati kesiqahannya. Menurut Hafiz Ibn Hajar dalam At-Taqrib, Taqrib At-Tahzib. Jadi Al-Amash termasuk dalam kalangan perawi tabaqah kelima. Perawi tabaqah kelima terdiri pada para tabi'in kecil yang sempat melihat seorang dua sahabat. Namun sebahagian daripada mereka tidak sabit sempat mendengar apa-apa riwayat daripada para sahabat. Seperti Al-Amash. Al-Amash pernah melihat Anas bin Malik ketika beliau, yakni Anas, sedang berkhidab. Jadi berwarnakan rambut atau janggut dan misalnya, dan bersemayang. Kita tengok Anas itu warna rambut janggut semaya. Anas bin Malik ni sahabat Nabi dah. Itu Amash cerita dah. Dan bersemayang. Al-Amash meninggal dunia pada tahun 148 Hijrah ketika berusia 88 tahun. Sebagaimana telah disebutkan sebelum ini bahawa nama sebenar Al-Amash ialah Sulaiman bin Mihran. Al-Amash itu adalah gelaran beliau. Artinya ialah sirabun, maksudnya Al-Amash sirabun. Soalnya bukankah menggelar atau memanggil seorang dengan gelaran-gelaran yang mengaibkannya dilarang oleh Islam. Tiba dalam kitab hadis ni banyak cakap perawi tersebut Al-Amash nak gelar betul apa? Gabung dah. Kalau begitu kenapa para ulama memanggil Sulaiman bin Mihran dengan gelaran Al-Amash sedangkan Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah sesuatu puak dari kaum lelaki mencemuh dan merendah-rendahkan puak lelaki lain. Kerana mungkin puak yang dicemuhkan itu jauh lebih baik daripada mereka, dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemuh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain. Kerana mungkin puak yang dicemuhkan itu lebih baik daripada mereka, dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lain. Dan janganlah pula kamu memanggil antara satu dengan yang lainnya dengan gelaran-gelaran yang buruk. Larangan-larangan tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik. Maka amatlah buruknya sebutan nama fasik kepada seorang sudah dia beriman, dan ingatlah siapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka mereka lah orang-orang yang zalim. Surah Al-Hujurat ayat ke-11. Imam Nawawi adalah salah seorang ulama yang telah menjawab persoalan ini. Kata beliau, para muhaddisin menggunakan gelaran-gelaran yang zahirnya menampakkan keaiban, kekurangan, keaiban lah, malu lah. Seseorang bukan untuk menghina dan merendah-rendahkannya, tapi untuk memperkenalkannya sahaja. Ini tak apalah. Ini kerana ia lebih terkenal dengan gelaran itu berbanding nama yang sebenarnya. Jadi orang tukar nama dia dah. Ada Al-Amash, saya tahu dah orang ni. Bagaimanapun orang yang menggunakan gelaran-gelaran seperti itu dengan maksud yang menghina dan merendah-rendahkan seseorang, ia tetap berdosa kerananya. Kesimpulannya ialah jika seorang sukar dikenali tanpa menyebutkan suatu keaiban yang ada padanya, dalam keadaan itu haruslah ia dipanggil dan disebut dengan keaibannya untuk tujuan perkenalkannya dah, supaya kenal dah. Soalannya, penggunaan gelaran yang mendedahkan keaiban seorang itu hanya harus dalam keadaan
darurat sahaja, terdesak sahaja. Rujuk Umdatul Qari jilid 1 muka surat 214. Taqribut Tahzib muka surat 254. Tahzibul Kamal jilid 12 muka surat 76 hingga 92. Khulasah Al-Khazraji muka surat 105. Al-A'lam jilid 3 muka surat 135. Kashful Bari jilid 2 muka surat 251 hingga 153. 253 saja. Dan itulah rujukan kepada perbahasan ini. Kepada perawi dia bernama A'mash nah. Sulaiman bin Mihran atau A'mash. Seterusnya berjata, seterusnya kita berhenti dah. 30 minit lebih dah. Berjata Ibrahim bin Jazid An-Nakhai. Nak berhenti kali dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.